Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Selamat malam, selamat pagi kepada tuan-tuan, puan-puan. Apa khabar? Saya ucapkan selamat malam. Itu tuan-tuan sekarang sedang dalam mood berehat, mood berehat selepas menikmati makan malam, selepas beribadah, dan untuk kita berehatlah, tidur dan sebagainya. Pada malam ni kita akan berbicara lah sedikit secara ringkas berkenaan dengan tips pemakanan sihat lah untuk warga emas. Jadi tuan-tuan, apa khabar hari ni? Kenapa saya ada di dalam kereta ni ya? Saya sebenarnya baru balik lah daripada kilang kita di Melaka Halal Hub. MyCafe kita beroperasi di Melaka Halal Hub. Jadi setiap minggu ni kita memang berulang lah, kita tengok berkenaan dengan production dan sebagainya. Jadi saya dalam perjalanan pulang. Jadi apa khabar jadi salam Tuan Cik Nur Haizat Zainal Abidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita sharing berkenaan dengan warga emas. Jadi kita sentiasa kita kena ingatlah sebagai manusia ni, kita memang akan sampai satu kitaran, kita akan sampai ke satu tahap daripada kita bayi, kita akan meningkat remaja, dewasa, dan seterusnya akan masuk ke dalam golongan warga emas ni. Jadi kita kena bersedialah sebenarnya dengan perubahan fizikal dan penjagaan kesihatan kita kena amalkan. Dan okey, pada ketika ni di Malaysia ni, warga emas ni kalau ditakrifkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan, adalah warga yang berumur 60 tahun ke atas. So jadi sesiapa yang kita dah mencecah umur 60 tahun ke atas tu, memang kita dah termasuklah di dalam golongan warga emas. Macam saya ni masih belum lagi, tapi dah dalam kata remaja purba lah. Okey tuan-tuan, jadi warga emas ni tuan-tuan, dia bila kita dah sampai ke satu kita dah sampai ke satu tahap umur yang kita dah berusia, jadi banyaklah kekurangan yang kita akan alami lah, dan beberapa perubahan fizikal, mental, dan kebanyakan penyakit-penyakit pun mula datang. Dan apakah kebanyakan penyakit yang selalu dialami lah oleh warga emas kita di Malaysia ni? Warga emas di Malaysia ni, pada mengikut statistik tahun 2019, ada dekat 2.23 juta ramai tuan-tuan ni. Jadi kita pun mungkin akan termasuk dalam statistik tu nanti, pada satu hari nanti. Dan penyakit-penyakit yang kerap yang dialami lah oleh warga emas kita di Malaysia ni, pertamanya arthritis lah. Arthritis ni penyakit yang berkenaan dengan sendi lutut kan. Tu yang datang penyakit gout dan sebagainya tu. Jadi masa kita muda, sendi-sendi kita ni masih ada dia punya pelincir dia. Jadi bila kita meningkat usia, kita punya dia punya sendi-sendi kita ni mula dah kekurangan lah, dari segi kita punya dia punya istilah dia tu kan. Jadi akan berkurangan lah kita punya. Jadi kita akan mudah lah terkena penyakit-penyakit yang berkenaan dengan sendi, arthritis ni. Dan yang keduanya selain daripada arthritis adalah sakit jantung lah. Sakit jantung ni memang lazim lah. Kebanyakan warga emas kita ni memang terdedah dengan
penyakit jantung. Penyakit jantung ni, jadi kita kena semak lah kita punya pemakanan yang berkaitan dengan penyakit jantung ni. Dan ketiganya, Alzheimer. Alzheimer ni adalah penyakit yang berkenaan dengan memori lah, kemerosotan memori. Kemerosotan memori ni, kalau dalam istilah mudahnya, kita dah mula nyanyuk. Jadi bila kita dah ada Alzheimer ni, jadi banyak benda lah kita boleh lupa lah. Segala memori silaman, anak beranak pun dah tak kenal. Jadi dia dah ada di satu dunia yang berbeza lah. Kemudian antara penyakit-penyakit yang kebiasaan yang ada lah pada warga emas kita ni adalah penyakit osteoporosis. Osteoporosis ni adalah penyakit berkaitan dengan kerapuhan tulang. Waalaikumsalam Cik Asri. Cik Asri bos kita. Cik Asri dah sampai rumah ya. Saya masih lagi ada di perjalanan ya. Tak balik lagi. Penyakit osteoporosis ni tuan-tuan adalah satu penyakit lah yang berkaitan dengan tulang, di mana tulang dah mula rapuh lah. Jadi kalau kita semasa muda ni kita kena amalkan untuk pengambilan Cik Sri masih di RNR. Saya percaya tu. Betul-betul benar. Ramalanku benar belaka Cik Sri. Jadi penyakit osteoporosis ni, jadi kita kena nak mencegahnya sebelum kita mengalaminya pada masa tua nanti. Kita kena amalkan pengambilan kalsium lah, susu. Jadi siapa-siapa yang ada masalah alahan dengan susu tu, boleh cubalah orang kata dapatkan pengambilan susu. Sekarang ni susu kalsium ni tak semestinya kita boleh dapat melalui susu je. Jadi dia boleh ada tablet dan sebagainya. Jadi ada banyak cara kita boleh dapatkan kalsium, pengambilan kalsium ni. Selain daripada penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, arthritis, kemudian kita ada sakit jantung, Alzheimer, osteoporosis, dan satu lagi penyakit yang biasa berlaku lah di kalangan warga emas ni adalah penyakit kemurungan. Jadi ibu bapa kita yang dah tua tu, kita kena jagalah dia punya mood ni kan. Kita kena jagalah dari segi dia punya kita kena, itu sebab kita kena gembirakan hati ibu bapa kita, jangan bagi dia stres. Kemurungan ni adalah satu penyakit yang biasalah, bukan warga emas je yang kena. Warga orang muda pun semua boleh kena kemurungan. Jadi ni antara penyakit-penyakit yang biasalah melanda warga emas kita. Okey. Jadi berbalik pula kepada apa tips ringkas lah ya, berkenaan dengan pemakanan sihat. Pemakanan sihat bagi warga emas. Apa yang perlu diamalkan bagi warga emas ni? Apa yang kita perlu bagi penekanan apa makanan-makanan yang diperlukan, yang kita perlu perhatikan. Okey, yang pertamanya adalah makanan yang berprotein. Makanan berprotein, contohnya kita boleh dapatkan sumber protein yang lembut Contohnya seperti ikan, telur, ada tahu, tempe. Kalau warga emas ni dia tak boleh makan benda keras-keras dah. Kalau benda protein yang keras-keras ni, contoh beberapa benda yang keras-keras ni tak boleh. Jadi kita dapatkan sumber protein yang lembut. Contohnya macam seperti saya sebut tadi lah, seperti tahu, tempe, keju, dadih, kacang rebus, kacang kuda. Kacang kuda pun boleh tuan-tuan Kacang kuda dia memang lembut, jadi senang nak kunyah. Itu adalah yang pertamanya adalah makanan yang berprotein, sumber protein. Kemudian makanan yang berserat. Yang keduanya makan kacang keras. Kacang keras tak boleh Cik Seri, mau tercekik nanti. Kemudian makanan yang boleh kita amalkan
bukan kita lah, maksud saya warga emas, adalah makanan yang berserat. Makanan yang berserat ni adalah makanan-makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin, kekacang, dan kandungan serat ni sebenarnya boleh mencegah daripada sembelit lah, dan menurunkan paras kolesterol darah. Jadi pentinglah kita ambil, kita pastikan kalau ibu bapa kita tu banyak makanan-makanan serat. Makanan-makanan serat ni kadang-kadang ada setengah orang yang tak suka makan-makan serat ni kan. Jadi kena amalkan pemakanan serat ni daripada muda lagi. Kita kena amalkan supaya bila kita dah tua nanti, makanan-makanan ni tidak asing lagi dan dapat membantulah untuk melancarkan pembuangan dan sebagainya. Kemudian yang paling penting sekali bagi pemakanan sihat ni sebenarnya, bukan kira warga emas je, bagi semua golongan yang paling penting sekali adalah pengambilan air. Jadi bila warga emas ni kebanyakannya dia punya kandungan air dia kurang dalam badan. Jadi bila kandungan air kurang dalam badan, jadi bermakna kita punya oksigen, sebab dalam air tu kan ada H2O kan, ada kandungan oksigen. Jadi oksigen ni yang akan disalurkan ke dalam kita punya saluran darah ni dan bawa ke seluruh kita punya urat saraf kita ni. Jadi kalau tak kurang kita minum air, maksudnya kita kurang dapatkan oksigen dalam badan kita. Jadi sekurang-kurangnya kita kena dapatkan pengambilan air ni bagi warga emas ni dalam 6 gelas ke 8 gelas sehari. 6 gelas ke 8 gelas sehari. Dia tak semestinya kena minum serentak. 6 gelas 8 gelas sehari tu sekali minum. Dia boleh didisiplinkan lah. Setiap kalau waktu petang, waktu malam, dia ada dia punya rutin-rutin dia tu boleh ditentukan. Jadi tak terasa sangat lah 6 air tu macam banyak sangat. Walaupun dia punya kesan dia mungkin kita akan kerap ke bilik air, tapi baguslah untuk badan. Okay. Kemudian seterusnya, selain daripada pengambilan air, adalah kalsium. Kalsium ni memang sangat penting lah, seperti yang saya sebutkan tadi. Pengambilan kalsium ni adalah untuk kita mengelakkan lah daripada kerapuhan tulang. Ni berkaitan dengan penyakit osteoporosis tadi. Kalau kita kurang ambil kalsium ni memang boleh menyebabkan osteoporosis. Alhamdulillah. Okey, dan seterusnya bila kita ambil kalsium ni, sebaiknya kita ambil susu dan produk-produk tenusu lah. Jadi seperti keju, yogurt, malah selain daripada keju dan yogurt, kefir pun mengandungi kandungan kalsium yang sangat tinggi. Kalau dalam kefir kambing, dia ada vitamin K2. Vitamin K2 ni sangat baik, kalsium yang sangat tinggi. Jadi itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan tips pemakanan sihat kita bagi warga emas. Saya rasa cukup lah buat kali ni. Okay, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedang berehat. Jadi mungkin kita boleh renung-renungkan berkenaan dengan tips pemakanan yang telah saya nyatakan tadi. Dan mungkin kita boleh apa yang kita dapatkan ilmu ni kita sharing-sharing, dan kita boleh perhatikan pemakanan ibu bapa kita, sama ada ianya boleh membantu malam Jumaat ya Cik Sri. Betul-betul malam Jumaat. Jadi sekian sajalah tuan-tuan dan puan-puan buat pada masa ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.